Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 7 Oktober 2021 bersama saya Alfaris Jemurin. Tumpuan berita, mangsa insiden bot karam di perairan Pulau Satang, Awang Omar Awang Hamsawi, 59 tahun ditemukan lemas selepas operasi cari lamat bot karam yang memasuki hari kelima. Menurut Pengarah Maritim Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Zin Azman Muhammad Yunus, dalam kenyataan media pada Rabu, mayat dijumpai pada jarak 3.7 batu nautika utara dari lokasi kejadian. Menurutnya, MRSC Kuching telah menerima panggilan dari salah sebuah bot pemancing yang melakukan pencarian pada jam 4.22 petang semalam yang memaklumkan menemui objek terapung di permukaan air dan disyaki mayat pada jarak 3.7 batu nautika utara dari bot tersebut karam. Mayat tersebut seterusnya dibawa oleh pasukan penyelamat ke jeti dan diserahkan pada pihak polis Diraja Malaysia PDRM untuk tindakan selanjutnya. Pengesahan mayat telah dilakukan oleh pasukan forensik PDRM bersama waris di Hospital Umum Sarawak dan turut menemui kad identiti pada mangsa. Dalam pada itu, Maritim Malaysia merakamkan penghargaan terima kasih kepada semua agensi sahabat yang terlibat dalam operasi cari lamat ini, petugas dari pelbagai jabatan dan agensi serta komuniti maritim tempatan. Pada 2 Oktober lepas, sebuah bot yang membawa 10 pemancing bersama tekong karam di perairan Pulau Satang besar akibat dipukul ombak besar. Berita seterusnya, kerajaan negeri memperuntukkan kira-kira 30 juta ringgit bagi menaik taraf dan membaik pulih jalan pesisir Triso Melebu Pusak sepanjang 35.24 km. Menurut Menteri Muda Infrastruktur dan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, projek di bawah pakej PA7 itu dipecahkan kepada 4 fasa dengan kerja-kerja pembinaan bagi 3 fasa pertama melibatkan laluan sepanjang 26.3 km telah dimulakan. Tegasnya, jalan itu perlu dinaik taraf kerana ia menjadi laluan utama jalan pesisir untuk ke pangkalan feri Triso Sebuyau dan pangkalan feri di Pusak. Yang penting di situ ialah kita nak menaik taraf dan membaik pulih jeraya itu. Sebab jeraya itu adalah jeraya yang menjadi laluan yang penting di laluan jalan pesisir. Dan jeraya itu banyak saya nerima komplain daripada orang kami. Selain daripada teks, sosial media dan sebagainya, DEJKR, YB tempatan dan pejabat residen dan sebagainya, kita banyak menerima aduan. Jadi kita sik nandah jeraya itu macam diajak. Kerajaan Sarawak peka, prihatin, jadi kita baik pulih jeraya itu sebagai sebahagian daripada komponen ketiga yang nak membaik pulih dan menaik taraf jeraya jalan pesisir, dan itu adalah di antara pakej tadi, pakej 7 tadi. Datuk Julaihi berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak pembinaan projek jalan pesisir PA7 fasa 1, 2, 3 Triso Melebu Pusak bersama Adun Beting Maro Razaili Gapur pada Rabu. Beliau dalam pada itu berharap dengan siapnya projek itu nanti akan memberi keselesaan kepada semua pengguna, bukan sahaja kepada penduduk di Meludam, Pusak dan Beladin. Jadi kita berharaplah dengan siapnya baik pulih itu kelak, ianya akan memberi keselesaan kepada bukan hanya orang Meludam, orang Beladin dan Pusak, tetapi seluruh rakyat Sarawak yang menggunakan laluan jalan pesisir lah. Dan ini dari antara usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Sarawak. Semua tu bajet Kerajaan Sarawak pun lah. Tambahnya, projek pembinaan jambatan Batang Saribas dan jambatan Batang Lupar juga sedang rancak dilaksanakan ketika ini. Selanjutnya, bengkel penyediaan projek transformasi luar bandar RTP bagi tahun 2022 peringkat daerah Limbang menjadi ruang kepada agensi pelaksana mendapatkan solusi untuk isu-isu yang wujud dalam pelaksanaan RTP sebelum ini. Adun Batu Danau Palus Palu Gumbang berkata bengkel ini akan membincang dan memperhalusi secara terperinci berkenaan kos serta isu-isu RTP bersama agensi pelaksana. Ribuan terima kasih kepada pejabat Presiden dan pejabat daerah Limbang dan Lawas yang telah mengadakan bengkel 2 hari untuk berbincang mengenai projek RTP yang akan dilaksanakan tahun hadapan di Limbang dan juga di
lawas. Dan saya percaya dengan adanya bengkel buah ini sudah tentu pelaksanaan projek-projek RTP pada tahun hadapan akan berjalan dengan lebih lancar. Bercakap selepas melancarkan bengkel RTP 2022 di Miri pada Rabu, beliau turut berharap agensi-agensi pelaksana yang terlibat akan terus bekerjasama dengan Pusat Hikmat Dun Batu Danau bagi memastikan setiap rancangan projek dapat dilaksanakan dengan jayanya. Menerusi bengkel ini juga katanya agensi didedahkan dengan senarai projek RTP melalui peruntukan yang disalurkan kepada ahli parlimen dan ADUN. Turut dibuat ialah verifikasi cadangan projek yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Berikutnya mengenai sumbangan pelitup muka dan cecair pembasmi tangan kepada 5 buah sekolah menengah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lambir. Antara sekolah itu ialah SMK Taman Tunku, SMK Riam, SMK Luar Bandar Miri, SMK Sains dan SMK Agama Miri. Adun Lambir Ripin Lama telah menyerahkan sumbangan tersebut kepada pengetua sekolah dan wakil-wakil sekolah di Bilik Mesyuarat Pusat Hikmat Dun Lambir pada Selasa. Penyerahan itu bersempena pembukaan semula sekolah secara bersemuka bagi pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 untuk meringankan beban ibu bapa khususnya bagi golongan yang kurang berkemampuan sewaktu penularan wabak COVID-19. Di Betong, 3 lagi rumah panjang di sekitar kawasan itu yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD menerima bantuan makanan tambahan sumbangan Timbalan Ketua Menteri Merangkap Adun Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas. Rumah panjang pertama itu Rumah Panjang Jaloh, layar betong dengan 28 pintu keluarga dikenakan PKPD sehingga 11 Oktober ini. Rumah panjang kedua adalah Rumah Panjang Bergumbang layar betong dengan 18 pintu keluarga yang menjalani PKPD sehingga 10 Oktober ini. Manakala rumah panjang ketiga iaitu Rumah Panjang Nanga 3 layar betong dengan 32 pintu keluarga turut dikenakan PKPD sehingga 11 Oktober ini. Agihan kepada ketiga-tiga rumah panjang terbabit diselaraskan oleh Pusat Hikmat Adun Bukit Saban dan diserahkan melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Betong bagi pihak wakil rakyat tersebut pada Selasa. Dalam hal itu, wakil ketiga-tiga rumah panjang terbabit amat berterima kasih kepada Dato' Ahmad Douglas atas keprihatinan terhadap keperluan para penduduk yang kini sedang dikenakan arahan kawalan pergerakan. Manakala di Katibas, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD SOM telah mengadakan program outreach suntikan vaksin COVID-19 dos kedua remaja berumur 12 hingga 17 tahun dan program mopping di Pusat Pemberian Vaksin PPV di daerah tersebut pada 1 hingga 3 Oktober lepas. Program vaksinasi dijalankan pada 1 hingga 2 Oktober 2021 di PPV Klinik Kesihatan Bangkit tersebut melibatkan seramai 36 pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Ketibas, Sekolah Kebangsaan SK Tan Sri Juga dan SK Bangkit. Manakala di PPV Klinik Kesihatan Engkuah seramai 41 pelajar dari SMK Katibas dan SK Engkuah yang terlepas sesi vaksinasi yang lepas atas sebab di kuarantin. Pada 3 Oktober, program diteruskan di Klinik Kesihatan Nanga Cemanong dan seramai 31 pelajar terdiri daripada SMK Katibas yang terlepas sesi vaksinasi dan pelajar SK Lubuk Ipoh. Beralih dengan laporan di Sebuyau, seramai 80 ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK bagi kawasan Dun Sebuyau telah menghadiri program kepolisan komuniti peringkat daerah kecil Sebuyau pada Rabu. Program diadakan di Dewan Pembangunan Sebuyau bertujuan mempersiapkan semua pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi dengan ilmu dan kemahiran dalam memainkan peranan yang lebih berkesan. Ianya juga bagi meningkatkan persediaan masyarakat dalam menghadapi pelbagai kemungkinan yang meliputi aspek keselamatan, kesihatan awam dan menangani gejala sosial di kawasan kampung masing-masing. Selain itu, program juga bagi memastikan penduduk sentiasa mengekalkan pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam menjalani budaya norma baharu supaya jumlah kes positif COVID-19 dapat dikurangkan. Beberapa pengisian pada program tersebut melibatkan taklimat daripada Jabatan Veteriner Sarawak, Pejabat Kesihatan Bahagian Samarahan dan Ibu Pejabat Polis Daerah Simunjan. Seterusnya mengenai laporan harian COVID-19 dengan Sarawak merekodkan 1,503 kes positif baru meningkatkan jumlah kumulatif kepada 219,629. Media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan pada Rabu memaklumkan 98.74% merupakan kategori klinikal 1 dan 2, manakala 1.26% adalah kategori klinikal 3, 4 dan 5. Berikut merupakan pecahan kes baharu mengikut daerah.
Dalam pada itu, 12 lagi kematian turut dilaporkan akibat COVID-19 yang melibatkan individu berumur dalam lingkungan 38 sehingga 91 tahun. Selain itu, kluster Lemujan Pakan telah diisytiharkan tamat setelah tiada kes baru dikesan dalam tempoh 28 hari yang lepas. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan video ringkas mengenai langkah-langkah pencegahan COVID-19. Jom sama-sama kita memerangi wabak COVID-19. Kita, jaga Sarawak, into Sarawak. Salam UKAS.